Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Apa kaitan Elon Musk dan program Mark SpaceX-nya? Satu hari nanti, tidak mustahil manusia akan dapat menaluki planet Mark dan usaha ini sedang giat dilaksanakan NASA serta SpaceX, kepunyaan entrepreneur angkasa lepas iaitu Elon Musk. Ialah kalau program penaklukan planet Mark ini telah berjaya dilaksanakan dan PTV pula berada di sana, maka apa yang diperkatakan Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan baru-baru ini mengenai kehancuran maha dahsyat tanah air tercinta akibat pandemik COVID-19 pasti akan PTV percayai 101% dan bersetuju bahawa kerajaan PN adalah sebuah kerajaan yang gagal dan perlu diambil alih serta-merta oleh Makeran di bawah pimpinan negarawan ulung Tun Dr. Mahathir sendiri. Itu pasal nasib baik program ini belum terlaksana, sebab hari ini di mana jua anda berada di atas planet bernama Bumi ini, maka pasti anda juga akan terancam dan terkesan dari wabak maha dahsyat yang sedang diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui. Kematian berjuta-juta telah direkodkan. Ekonomi satu dunia juga tidak stabil. Keadaan sosial, pendidikan peringkat rendah dan tinggi pun turut terjejas. Dan banyak lagi kerana pandemik ini bersifat global sesuai dengan teknologi masa kini iaitu dunia tanpa sempadan. PTV seperti tidak percaya mendengar sedotan berikut keluar dari mulut Tun M yang jelas menyimpan dendam kesumat mendalam terhadap Muhyiddin Yassin. Tapi kalau keluar dari mulut Anwar Ibrahim, itu tidak mengejutkan sebab orang lain semacam Tun M dengar boleh, percaya jangan. Tapi Anwar pula dengar jangan, percaya boleh belah. Soalan pertama saya PTV dari Prihatin TV. Maaf panjang sikit ya Tuan. Nak minta komen sedikit daripada Tuan berhubung dengan saranan kerajaan atau Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, iaitu apakah ada kesan buruk dari kempen KKM iaitu stay at home atau duduk di rumah ni? Banyak tak problemnya Tuan? Problem ini banyaklah yang saya sebutkan tadi. Ada yang membunuh diri pun, kes sexual harassment di rumah, macam-macam lagi berlaku di rumah. Termasuk juga kanak-kanak tidak dapat ke sekolah. Soalan kedua Tuan, disebabkan ini adakah rakyat dari Puak Pejuang dan pihak pembangkang berasa senang hati dengan cara kerajaan Perikatan Nasional menangani isu pandemik COVID-19 ini? Rakyat rata-rata tidak senang dengan kerajaan ini, bahkan menganggap kerajaan ini gagal. It's a failed government. Soalan ketiga Tun, kalau benar kerajaan gagal, siapa Tun cadangkan kepada baginda tuanku yang rasanya ada idea-idea cemerlang untuk atasi masalah ini ya? Pihak saya dan rakan-rakan saya, khususnya orang pejuang lah, kita telah bincang perkara ini. Kita telah dapat idea berkenaan dengan bagaimana untuk menangani kesemua empat-empat problem ini. Itu yang ada kepada kita dan saya jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana kita nak handle problem ini. Kita ada idea, tetapi kalau kita di luar daripada kerajaan ataupun tidak ada kuasa, maka sukar bagi kita untuk melaksana. Soalan keempat, maknanya untuk membolehkan pejuang atau Tun M kembali berkuasa membetulkan segala kebincangan kerajaan PN ini, Tun cadangkan apa ya kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Tuanku? Saya juga akhirnya bangkitkan kemungkinan diadakan satu badan khusus macam Mageran yang diada pada tahun 1969. Soalan kelima Tun, ada kata-kata di luar sana mengatakan Tun yang telefon Anwar Ibrahim untuk meminta pendapatnya dan beliau nampak lebih berkaliber dari Tun sendiri. Betul ke Tun? He rang me up. First he rang up Mukhris saying that he wants to talk to me. Mukhris asked me whether I'm prepared to talk to him. I said yes. And at night he rang me up. And he seemed to be unable to suggest anything that we can do to
solve the problem that we are faced now. And I suggested that maybe he should write to the Agong. And I will write to the Agong. And indeed, I wrote to the Agong to point out that the situation is very serious, that it needs certain action to be taken. But what he did, I don't know. I'm told that he said that I rang him up, that I didn't ring him up. He rang me up. Soalan terakhir Tun, rasanya cadangan Mageran ini akan dilaksanakan atau tidak? At the moment, I don't think Mageran is going to be to happen at all. Maka relaxlah Anwar, jangan mengerang lagi ya, sebab Mageran telah disahkan sendiri oleh Tun M di akhir temu bual tadi tidak akan dilaksanakan jua, tapi bab buka rahsia Anwar berbohong, kata Tun M telefon dia. Kita orang lebih percaya Tun M dari Anwar kaki kelentung, semelaya yang bukan reti rasa malu. Kesian Anwar perasan Kunuan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong panggil menghadap untuk lantik dia jadi PM ke-9 agaknya. Sedangkan bagi tuanku pun hanya tanya Tun M bila agaknya PRU15 boleh dijalankan, dan Tun M kata sehingga masalah pandemik ini selesai kerana risikonya terlalu tinggi, mengimbau PRN Sabah hari itu. Akhir kata, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong pun melihat kesungguhan kerajaan PN memerangi pandemik ini serta keberkesanan lockdown 2.0 yang telah dapat melengkukkan graf COVID-19 ke angka 7,000 ke bawah dan tambah menurun bawah 5,000 dengan adanya tambahan 2 minggu lagi lockdown 2.0 ini. Lebih menikam kalbu Anwar ialah urusan vaksinasi harian semakin meningkat ke 250,000 dan menjelang bulan Julai akan meningkat ke lebih 300,000 suntikan sehari. Baginda Tuanku akan menyampaikan titah kepada Majlis Raja-Raja Melayu bahawa keadaan pandemik semakin terkawal dan ditangani dengan baik oleh kerajaan hari ini, serta sesungguhnya cadangan agar PRU15 disegerakan tidak perlu dilayani sehingga angka kes harian berada pada hanya 2 digit atau 80% rakyat telah mendapat vaksinasi yang mana datang dahulu. Sementara itu, pihak pembangkang disarankan jangan mempolitikkan lagi isu pandemik ini untuk mencapai cita-cita politik. Sementara itu, pihak pembangkang disarankan jangan mempolitikkan lagi isu pandemik ini untuk mencapai cita-cita politik. Macamlah PRU15 tidak dapat dilangsungkan terus. InsyaAllah PRU15 akan dapat dijalankan paling cepat pertengahan tahun hadapan atau paling lewatnya hujung tahun hadapan 2022. Wallahu alam. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.